Kemoterapi adalah salah satu kaedah rawatan kanser. Hampir 50% daripada kanser yang dihidapi oleh manusia perlu dirawat dengan rawatan kemoterapi. Kemoterapi adalah rawatan menggunakan ubat-ubatan yang dikenali sebagai ubat satotoksik ataupun ubat anti-kanser. Rawatan kemoterapi adalah rawatan sistemik, yakni ubat anti-kanser yang diberikan akan beredar ke seluruh badan dan memberi kesan kepada kanser yang merebak ke mana-mana bahagian anggota badan pesakit. Apakah fungsi rawatan kemoterapi ke atas penghidap kanser? Terdapat 4 fungsi utama rawatan kemoterapi ke atas penghidap kanser, iaitu pertama sebagai rawatan utama kanser seperti rawatan kemoterapi ke atas penyakit leukemia, limfoma, koriokarsinoma dan lain-lain. Fungsi kedua adalah kemoterapi neoadjuvant, iaitu kemoterapi yang diberikan sebelum pesakit menerima rawatan utama. Tujuannya adalah untuk mengecilkan saiz kanser supaya mudah dikeluarkan melalui pembedahan. Fungsi ketiga adalah kemoterapi adjuvant, iaitu rawatan kemoterapi yang diberikan untuk tujuan meningkatkan keberkesanan rawatan utama dan mengurangkan risiko kanser berulang. Contohnya rawatan kemoterapi selepas pembedahan penyakit kanser ovary. Fungsi keempat rawatan kemoterapi adalah kemoterapi palliatif, iaitu kemoterapi yang diberikan kepada pesakit kanser yang berada pada peringkat lewat. Tujuan kemoterapi ini diberikan adalah untuk mengurangkan gejala-gejala seperti sakit, sesak nafas, lumpuh dan sebagainya. Banyak jenis ubat anti-kanser adalah dihasilkan dari bahan-bahan semula jadi. Malah dikatakan bahawa hampir 40% dari ubat anti-kanser adalah dihasilkan dari bahan semula jadi. Contohnya adalah akar pokok podophyllum yang ditunjukkan di dalam gambar ini digunakan untuk membuat ubat anti-kanser yang dinamakan etoposide. Kulit pokok yew yang banyak terdapat di Amerika Utara digunakan untuk membuat ubat paclitaxel, iaitu sejenis ubat anti-kanser yang kerap kali digunakan untuk merawat banyak jenis kanser wanita termasuk kanser ovary, kanser payudara dan lain-lain lagi. Terdapat banyak kaedah bagaimana rawatan kemoterapi diberikan. Kaedah yang paling kerap digunakan adalah kaedah suntikan intravena, iaitu memasukkan ubat anti-kanser ke dalam salur darah vena sama ada secara infusi perlahan ataupun suntikan sekaligus yang dinamakan suntikan bolus. Ia juga boleh diberikan melalui suntikan ke dalam otot. Ubat anti-kanser dalam bentuk pil ataupun kapsul mempunyai kelebihannya yang tersendiri, termasuk pesakit boleh mengambilnya di rumah. Tidak banyak jenis kanser yang boleh menggunakan rawatan ini. Salah satu kaedah pemberian ubat anti-kanser yang sedang dalam kajian adalah apa yang dikenali sebagai intraperitoneal chemotherapy, di mana ubat anti-kanser dimasukkan ke dalam rongga abdomen semasa pembedahan kanser ovary ataupun melalui sistem tube yang dimasukkan ke dalam rongga abdomen. Melalui kaedah ini dikatakan ubat anti-kanser dapat dibawa terus ke tempat lokasi kanser. Rawatan ini bagaimanapun mempunyai kadar toksisiti yang lebih tinggi. Jika sekiranya kanser telah merebak ke sistem saraf pusat, rawatan kemoterapi boleh diberikan ke dalam rongga selaput saraf tunjang dan saraf pusat. Kaedah ini dinamakan intrathecal chemotherapy. Contoh kegunaan intrathecal chemotherapy adalah rawatan ke atas pesakit kanser koriokarsinoma yang merebak ke sistem saraf pusat dan juga penyakit limfoma. Ini adalah chemopod. Chemopod terdiri dari dua bahagian, iaitu bahagian kepala yang mempunyai port injeksi ataupun diaphragm dan bahagian ekor yang merupakan tube silikon. Chemopod adalah satu lagi kaedah pemberian ubat anti-kanser yang semakin popular. Ianya dimasukkan di bawah kulit dan boleh tinggal di dalam badan seseorang selama beberapa tahun. Ubat anti-kanser yang diberikan melalui chemopod akan mengalir masuk ke dalam salur darah utama berdekatan dengan jantung. Apabila ubat anti-kanser masuk terus ke salur darah utama jantung, maka ubat anti-kanser akan merebak dengan lebih cepat ke seluruh badan. Di samping ubat anti-kanser, chemopod juga boleh digunakan untuk tujuan pemindahan darah, pemberian cairan dan ubat-ubatan. Inilah kaedahnya bagaimana ubat anti-kanser ataupun lain-lain cairan dimasukkan ke dalam badan melalui chemopod. Di antara kelebihannya adalah pesakit tidak perlu menghadapi masalah suntikan yang berulang-ulang pada lengan dan ianya juga boleh digunakan untuk mengambil sampel darah. Terdapat banyak jenis chemopod di pasaran dengan berbagai-bagai bentuk serta saiz. Bagaimanakah ubat anti-kanser ini bertindak?
Setiap sel di dalam badan kita mempunyai satu plasma dan nukleus. Nukleus terletak di tengah sel dan ianya mengandungi DNA, iaitu molekul yang mengandungi bahan genetik. Bahan-bahan genetik inilah yang akan menentukan sifat seseorang. Bahan genetik di dalam DNA juga penting untuk proses pembiakan dan fungsi sesuatu sel. Jika DNA menjadi rosak, proses pembiakan akan terganggu dan sel boleh mati. Inilah asas tindakan ubat anti-kanser ke atas sel-sel kanser. Disebabkan sel-sel kanser membiak dengan lebih cepat dari sel-sel normal, ianya lebih sensitif kepada ubat anti-kanser. Terdapat banyak jenis kategori ubat anti-kanser yang setiapnya mempunyai kaedah tindakan yang tersendiri. Ada di antaranya merosakkan DNA melalui kaedah pemotongan, mengikat dan mengganggu proses pembahagian sel. Terdapat juga ubat anti-kanser yang merencat pembentukan DNA melalui tindakan perencatan enzim. Pesakit mungkin diberikan satu jenis ubat anti-kanser ataupun kombinasi beberapa jenis anti-kanser yang mempunyai tindakan yang berbeza-beza. Ini adalah contoh tindakan ubat anti-kanser yang dinamakan cisplatin. Cisplatin menyerang DNA dengan cara mengikat molekul DNA supaya ianya tidak dapat terpisah dan ini merosakkan struktur DNA. DNA tidak dapat berfungsi dengan normal dan akibatnya sel kanser akan mati. Keberkesanan sesuatu ubat anti-kanser bergantung kepada sebanyak mana sel-sel kanser ini dapat dimatikan. Kekuatan sistem pertahanan badan pesakit juga menyumbang kepada keberkesanan rawatan kerana proses mematikan serta membuang sel-sel kanser yang mati juga bergantung kepada kemampuan sistem ini di dalam badan pesakit. Kesemua ubat anti-kanser yang digunakan di dalam perubatan moden telah menjalani ujian saintifik dan penyelidikan yang sangat terperinci. Ujian ini akan menilai dua aspek utama, iaitu keselamatan ataupun safety dan juga keberkesanan ubat ataupun effectiveness. Keberkesanan ubat-ubatan ini telah terbukti bukan sahaja melalui ujian makmal, tetapi juga ujian klinikal yang dilakukan ke atas manusia. Ini akan memberi manfaat kepada pesakit kanser seperti yang dipaparkan oleh imej MRI di sini, di mana selepas rawatan kemoterapi, saiz kanser cervix telah mengecil. Setiap pesakit perlu memahami proses rawatan kemoterapi supaya mereka lebih bersedia dari segi mental dan fizikal. Kefahaman ini penting supaya mereka dapat mengambil langkah-langkah berkesan, mencegah dan mengurangkan beban rawatan kemoterapi. Apabila pesakit disahkan menghidap kanser yang memerlukan rawatan kemoterapi, mereka akan menjalani sesi kaunseling yang diberikan oleh pakar kanser dan juga jurawat-jurawat onkologi. Semasa sesi kaunseling, seelok-eloknya pasangan dan ahli-ahli keluarga yang terdekat adalah hadir untuk turut sama dalam sesi penerangan dan perbincangan ini. Tarikh kemasukan ke ward akan diberikan. Sebelum memulakan rawatan, pesakit akan dinasihati supaya mengambil makanan yang seimbang dan minum air secukupnya. Pesakit akan masuk ke dalam ward pada tarikh yang ditetapkan. Jururawat akan mengambil dan merekodkan maklumat asas pesakit. Tekanan darah, berat badan, tinggi serta suhu badan akan diambil. Pesakit kemudian akan ditempatkan di katil dan menukar pakaian mereka. Doktor akan mengambil sejarah pesakit, merujuk laporan perubatan dan melakukan pemeriksaan fizikal. Doktor akan merujuk borang kemoterapi. Ini adalah borang kemoterapi yang mengandungi semua maklumat berkenaan dengan pesakit, ujian darah serta jenis dan kuantiti ubat anti-kanser yang akan diberikan. Doktor akan mengisi borang kemoterapi dan melaksanakan semua arahan-arahan yang tercatat di dalamnya. Darah akan diambil dari pesakit untuk ujian-ujian penting sebelum rawatan. Ujian-ujian ini meliputi ujian-ujian bilangan sel-sel darah, ujian fungsi buah pinggang, ujian fungsi hati, kandungan bahan mineral dan juga tumor markers. Keputusan ujian ini akan diperolehi selewat-lewatnya sehari selepas berada di ward. Doktor akan memeriksa semua keputusan ujian darah yang diperolehi dan sebarang kelainan akan dipulihkan terlebih dahulu sebelum rawatan kemoterapi diberikan. Sebelum rawatan dimulakan, pakar onkologi akan meneliti borang kemoterapi tersebut dan mengesahkannya. Setelah pengesahan dibuat oleh pakar, barulah ubat anti-kanser akan dipesan dengan mengisi borang pesanan. Borang ini akan sampai kepada bahagian farmasi dan pakar farmasi akan meneliti borang tersebut sebelum ubat-ubat anti-kanser diberikan. Terdapat juga hospital-hospital di mana pengiraan dan penentuan dos kemoterapi dilakukan oleh pakar onkologi farmasi. Ubat anti-kanser akan melalui proses pancuhan dan penyediaan.
Proses ini dilakukan dengan penuh teliti supaya ianya tepat, bersih dan terhindar dari sebarang kebocoran. Di ward, pesakit akan dikenalikan oleh jururawat yang terlatih, jarum intravena akan dimasukkan dan disambungkan kepada botol cecair. Sebelum rawatan kemoterapi, pesakit akan terlebih dahulu diberikan ubatan dan cairan untuk tujuan hidrasi dan juga mencegah muntah. Ada juga sebahagian pesakit yang akan menerima ubat pencegah alahan. Langkah-langkah ini dikenali sebagai hidrasi prakimo ataupun pre-chemo hydration dan pre-medikasi ataupun pre-medication. Terdapat juga pesakit yang perlu diberikan intravena nutrisi, iaitu cairan berwarna putih susu yang mengandungi bahan-bahan nutrisi seperti protein, lemak, vitamin, mineral dan sebagainya. Kaedah ini dikenali sebagai TPN, singkatan kepada Total Parenteral Nutrition, ianya diberikan kepada pesakit-pesakit yang mengalami masalah kekurangan zat makanan. Ubat anti-kanser yang diperolehi akan diselia oleh jururawat onkologi dan botol yang mengandungi ubat anti-kanser akan dilabel. Rawatan kemoterapi barulah dimulakan mengikut perancangan yang tercatat pada borang kemoterapi. Pesakit boleh duduk, berdiri, malah dibenarkan berjalan semasa rawatan kemoterapi. Semasa rawatan, ubat-ubat pencegah muntah akan diberikan mengikut jadual. Jururawat akan memantau perjalanan rawatan kemoterapi dan memastikan infusi ubat berjalan lancar dan mengikut kadar yang ditetapkan. Semasa rawatan kemoterapi, pesakit akan dipantau dari masa ke semasa, tekanan darah, suhu badan dan kuantiti air kencing akan ditentukan. Jururawat juga akan memeriksa bahagian suntikan pada tangan supaya ianya dalam keadaan baik dan tidak ada tanda-tanda ubat anti-kanser terkeluar dari salur darah. Rawatan kemoterapi memakan masa dari beberapa jam sehingga beberapa hari bergantung kepada jenis ubat kemoterapi yang diberikan. Pesakit akan dibenarkan pulang setelah lengkap rawatan kemoterapi, selalunya pada hari yang sama melainkan jika rawatan kemoterapi berakhir pada waktu lewat malam. Setiap kali rawatan dikenali sebagai satu kitaran ataupun one cycle. Secara purata, setiap pesakit memerlukan 6 kitaran. Apabila pulang, pesakit akan diberi ubat pencegah muntah dan vitamin yang perlu diambil untuk beberapa hari. Jarak masa di antara rawatan kemoterapi adalah 3 hingga 4 minggu. Terdapat juga kemoterapi yang diberikan seminggu sekali. Masa rehat ini adalah penting supaya badan boleh pulih sebelum meneruskan rawatan yang selanjutnya. Di samping rawatan kemoterapi yang diberikan di ward, terdapat juga sebahagian pesakit yang boleh menerima rawatan kemoterapi di pusat rawatan harian kemoterapi ataupun Daycare Chemotherapy Center. Pesakit tidak perlu masuk ke ward, sebaliknya boleh datang dan pulang pada hari yang sama. Ini adalah pusat rawatan harian kemoterapi untuk kanser sakit puan di Hospital Sultanah Bahaya. Pesakit akan menjalani lawatan susulan dan pakar kanser akan meneliti perkembangan penyakit, melakukan pemeriksaan dan juga menilai tahap kesihatan pesakit ketika menghadapi rawatan kemoterapi. Semasa rawatan kemoterapi, pemantauan adalah sangat penting untuk melihat sejauh mana ketahanan badan pesakit dan juga keberkesanan rawatan yang diberikan. Di antara kaedah-kaedah pemantauan yang akan dilakukan adalah pemeriksaan fizikal, ujian darah dan pemeriksaan CT scan. Dengan kemajuan perubatan moden, rawatan kemoterapi pada masa ini telah menjadi sangat selamat dan pesakit tidak menghadapi banyak masalah semasa menjalaninya. Walau bagaimanapun, setiap pesakit perlu mengetahui beberapa masalah yang mungkin boleh dihadapi oleh mereka semasa rawatan kemoterapi. Kebanyakan masalah-masalah ini boleh dicegah dan dikurangkan bebannya jika pesakit mengikut arahan doktor di samping menerima rawatan dari petugas yang terlatih. Muntah adalah masalah yang boleh berlaku tetapi mempunyai kaedah pencegahan yang sangat berkesan. Keletihan boleh disebabkan oleh tidak cukup zat makanan, kekurangan sel darah merah, kekurangan air, kekurangan mineral dan ianya juga boleh disebabkan oleh masalah kemurungan. Kebanyakan punca keletihan dapat dikenal pasti dan dirawat. Keguguran rambut adalah satu masalah yang sering berlaku tetapi bersifat sementara. Selepas lengkap menjalani rawatan kemoterapi, rambut akan tumbuh kembali kepada keadaan asal. Alahan ataupun alergik boleh berlaku semasa ataupun selepas rawatan kemoterapi. Kejadian ini jarang berlaku dan terdapat kaedah pencegahan yang berkesan. Ubat anti-kanser boleh memberi kesan ke atas sel-sel badan lain yang membiak dengan cepat
seperti sel-sel di sumsum tulang. Supresi sumsum tulang boleh berlaku. Akibat dari supresi sumsum tulang ini, salah satu atau kombinasi sel-sel darah boleh berkurangan. Jika sel-sel darah putih berkurangan, pesakit akan mengalami risiko jangkitan dan mengalami demam yang dikenali sebagai neutropenic sepsis. Masalah ini boleh dicegah dengan memantau ujian sel darah, mengubah suai dos ubat anti-kanser dan memberi ubat penggalak sel darah seperti Neupogen dan sebagainya. Di samping itu, pesakit perlu mengambil makanan yang seimbang, cukup zat, bahan mineral dan mereka boleh mengamalkan pengambilan multivitamin. Kebocoran ubat anti-kanser dari salur darah adalah sangat jarang berlaku dan terdapat kaedah-kaedah pencegahan serta rawatan ke atas masalah ini. Bahagian kulit lengan yang terlibat akan menjadi kemerahan, sakit dan kadang-kadang boleh meninggalkan parut yang tebal. Keperitan mulut ataupun mucositis boleh berlaku. Ubat-ubatan serta modifikasi pemakanan boleh mengurangkan masalah keperitan mulut. Sembelit ataupun cirit-birit boleh berlaku semasa rawatan kemoterapi. Kedua-dua masalah ini boleh ditangani sama ada dengan kaedah mengubah suaikan pemakanan ataupun mengambil ubat-ubatan khusus. Ubat anti-kanser boleh bertindak ke atas sel-sel jerma di dalam kelenjar ovary. Kebanyakan dos anti-kanser yang diberikan tidak memberi kesan yang serius, tetapi kemungkinannya masih ada. Wanita ini akan mengalami masalah haid dan kesuburan. Terdapat ubat anti-kanser yang boleh memberi kesan ke atas paru-paru yang dikenali sebagai lung fibrosis. Risiko ini adalah sangat rendah dan oleh ubat anti-kanser yang tertentu sahaja. Pesakit yang menerima ubat anti-kanser tersebut akan melalui ujian fungsi paru-paru terlebih dahulu. Kesukaran untuk tidur sering dialami oleh pesakit semasa rawatan kemoterapi. Banyak punca masalah tidur. Banyak kaedah-kaedah yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk tidak mengambil minuman berkafein, menyediakan tempat tidur yang selesa, mengelak dari bunyi bising, masa tidur yang tetap, membaca sebelum tidur dan lain-lain lagi. Apa yang penting, punca masalah tidur ini hendaklah dikenal pasti dan ditangani. Setiap pesakit perlu mengetahui berkenaan dengan ubat anti-kanser yang diberikan kepada mereka dan apakah jenis-jenis masalah yang mungkin boleh dihadapi. Setiap masalah tersebut sebenarnya dapat dicegah dan ditangani jika mereka mengikut nasihat doktor dan mengamalkan gaya hidup sihat. Mengambil makanan yang seimbang dan tidak melakukan pantang yang keterlaluan boleh meningkatkan ketahanan badan, mempercepatkan penyembuhan dan meningkatkan keberkesanan rawatan. Meminum air secukupnya, sekurang-kurangnya 1.8 liter sehari, mengambil banyak buah-buahan dan sayur-sayuran boleh membantu dan sangat digalakkan. Senaman ringan yang dilakukan secara tetap bukan sahaja dapat meningkatkan kekuatan otot dan kecerdasan badan, tetapi juga dapat memberi kerehatan kepada mental pesakit. Melakukan aktiviti-aktiviti berfaedah seperti bercucuk tanam boleh diamalkan semasa lapang. Pengambilan ubat multivitamin dan makanan tambahan lain boleh diamalkan dengan syarat ubat-ubatan tersebut telah mendapat kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan mendapat kebenaran dari Pakar Kanser. Mengikuti aktiviti-aktiviti kumpulan sokongan onkologi boleh membantu pesakit di dalam banyak hal. Maklumat-maklumat boleh dikongsi bersama dan sebarang masalah boleh diselesaikan melalui perjumpaan dan perbincangan sesama pesakit, bekas pesakit dan juga kaki tangan. Pesakit juga perlu mengetahui apakah perkara-perkara yang perlu dielakkan. Semasa rawatan kemoterapi, elakkan tempat-tempat yang padat dengan orang ramai. Pesakit terdedah kepada penyebaran penyakit berjangkit dari orang ramai. Jauhi merokok dan jangan minum minuman keras. Tidak mengambil minuman berkafein dan minuman bergas. Kurangkan pengambilan makanan yang pedas dan berminyak. Tidak mengambil sebarangan ubat-ubatan, termasuk ubat-ubat tradisional seperti akar-akar kayu dan herba-herba yang tidak diketahui kandungannya. Lebih-lebih lagi jika ianya tidak mendapat kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Bahan-bahan ini mungkin mengandungi unsur-unsur yang boleh mengganggu keberkesanan ubat anti-kanser yang diberikan. Terdapat laporan yang mengaitkan pengambilan bahan-bahan ini dengan gangguan fungsi buah pinggang. Dapatkan nasihat pakar kanser terlebih dahulu, pastikan sumber maklumat yang diperolehi itu adalah sahih dan jangan amalkan sesuatu yang mungkin boleh memudaratkan diri sendiri.